Pahang dan Mas Ahlan sudi bersama dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada waqi' yang dinyatakan oleh Datuk Wan tadi, Ustaz Samahah, nampaknya kita kena buat unjuran baru. Sebagaimana COVID-19 juga banyak unjuran terpaksa dibuat sekali lagi, sebab kita bersetuju tadi, walaupun kita khilaf dalam banyak perkara, tapi kita hampir ijma' lah, 10.30 kita berhenti, insya-Allah. Jadi kita terus kepada pusingan, iaitu kepada semua peserta, dibuka kepada ashab samahah, begitu juga dengan ahli jawatankuasa fatwa negeri-negeri, untuk tidak semestinya bertanya, memohon pencerahan. Kalau sekiranya nak bagi pencerahan dan juga ingin berkongsi idea pun kita alu-alukan. Yang penting kalau perlu direspon nanti, kita ada reserve lebih kurang 10 minit yang terakhir pada 10.20. Kita bagi peluang kepada ahli panel untuk menggulung dan juga merumuskan perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk itu saya membuka seluas-luasnya kepada hadirin dan hadirat untuk berkongsi ataupun ingin ajukan soalan kepada ahli panel pada malam ini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashabus samahah, ahli-ahli panel forum pada malam ini, Yang Mulia Tengku Amir, Ashabus samahah, mufti-mufti negeri, Ashabul fadilah negeri-negeri, tuan-tuan guru, alim ulama, kibar ulama, Tan Sri, Datuk Sri, hadirin hadirat sekalian. Saya Abdul Bari dari wilayah Persekutuan. Atas nama penyelarasan, teks bahasa Arab berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Saya tak pasti adakah ia hadis Nabi atau asar sahabah, tapi saya yakin yang berbahagia sahibus samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri lebih arif dari saya. Macam mana kita nak perkasakan institusi fatwa kita jika kita berbeza fatwa yang jurangnya sejauh langit dan bumi? Maksud saya, pengalaman di wilayah Persekutuan, jika kami ditanya seseorang berzina kemudian berkahwin, selepas 3 bulan kahwin dapat anak lelaki, dan kemudian selepas 2 tahun dapat anak perempuan, si ayah mati, kami mengatakan anak perempuan mendapat separuh daripada harta 3 juta, dapat 1.5, manakala anak lelaki yang tak sah taraf tak layak dapat harta pusaka. Berbeza dengan perlis. Anak yang lahir selepas 3 bulan kahwin dianggap sebagai anak sah taraf. Lalu pembahagian faraidnya akan berakhir. Anak lelaki yang tak sah taraf akan dapat 2 juta, anak perempuan akan mendapat 1 juta. Fatwa yang berbeza mempunyai implikasi yang besar. Maslahat mana yang patut kita ambil? Itu dari segi fatwa berkenaan dengan anak tak sah taraf. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka hududullah. Firman Allah, ati' Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Okey. Di Malaysia kita ada sempadan masing-masing. Wilayah Persekutuan ada sempadan, Selangor ada sempadan, Johor ada sempadan, Selangor ada sempadan. Boleh tak kita sepakat malam ini, amil-amil yang dinantik mengikut wilayah, jangan menceroboh wilayah lain. Saya berkata begitu, begini, kalau saya ada anak perempuan, saya tak benar orang berwalikan anak perempuan saya. Kalau nak berwalikan anak perempuan saya, mesti berwakil wali akan daku. Saya tak pasti
adakah atas nama maslahah kita benarkan amil yang dilantik di Perlis mengutik zakat di wilayah? Kami di wilayah kami tak reda. Saya tak pasti Sahibus Samahah Datuk Tamyiz reda amil Perlis pergi kutip zakat di Selangor atau di Johor. Itu persoalan yang perlu kita selesaikan pada malam ini. Kalau kita kata jangan langgar sempadan, maka kita ijma'kan perkara ini. Ilmu usul fiqh mengatakan man yukhaliful ijma' fahuwa kafirun. Ini dalam kitab usul fiqh, tak ada kena-mena dengan malam ini. Yang kedua, berkenaan dengan kajian pelajar saya. Kajian pelajar saya, tajuk tesisnya saya pemeriksa Fathuz Zari'ah wa Tatbiqat fi ahkam walad ghair syar'i. Hujung tu sengaja dimatikan sebab takut tersalah baris. Okey. Pelajar saya confused. Saya jadi pemeriksa, dia kata, saya nak rajih pendapat yang mana ni? Mufti wilayah punya fatwa kata anak tak sah taraf. Perlis pula kata anak sah taraf. Saya kata, buatlah kajian. Apa dalil dia? Siapa ahli jawatankuasa fatwa dia? Saya sebagai pemeriksa, kalau awak kata ar-rajih indi fatwa min wilayatil Perlis alal mazhab Hambali kama qala Sahibus Samahah, saya tak ada masalah. Pelajar saya kata, saya confused Ustaz. Sebab Dr. Kamili, ahli jawatankuasa fatwa wilayah, kata 6 bulan. Masa pergi Perlis dia kata pelik. Jadi dia kata, perlu tak saya tanya Dr. Kamili? Saya kata tak payahlah. Tesis awak tak perlu menjurus kepada itu. Jadi saya harap penyelarasan ini benar-benar penyelarasan yang berpijak di bumi yang nyata. Okey? Saya akhiri. Itu aja perkongsian saya. Saya Abdul Bari Al-Gombaki. Dahulu Al-Klantani. Sekarang ni tak main dah Al-Klantani. Ad-Dainasuri. Sebab tapak dinosaur ada di Kelantan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya kita kumpul. Boleh. Terima kasih kepada Adlai Nosuri yang tanya tadi. Pertama, selain daripada soal fatwa, yang perkara yang paling penting juga ialah soal akhlak bagi kita semua. Perkara akhlak yang penting ialah kita menasabkan qaul kepada orang yang kata tu benar setelah kita tabayun adakah dia kata ataupun dia tak kata. Ini pentinglah, termasuk juga tuduhan, begitu juga. Saya kena sebutlah pasal dia babit negeri. Pertama, berhubung dengan amil zakat ni, tidak ada amil yang dilantik di negeri lain. Maksudnya yang ada ialah negeri lain datang membayar ke Perlis ada. Dan kita tahu juga ada orang Kelantan balik bayar di Kelantan, ada orang Perak balik bayar di Perak. Jadi nak kata melantik ke negeri-negeri lain amil itu memerlukan bukti surat dilantik menjadi amil. Dan ini adalah soal akhlak kita di dalam kita berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua ialah soal menukilkan. Nukil tu macam kita kata, kerana dia kata Sahibus Samahah kata boleh kurang pada 6 bulan ala mazhabi Hambali. Sebenarnya kita tak pernah kata ala mazhabil Hambali. Kerana mazhab Hambali juga atas pada 6 bulan. Pendapat yang menyatakan boleh daripada kurang daripada 6 bulan ialah pendapat Hasan al-Basri, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Sirin. Ya, pendapat juga beberapa orang tokoh dalam Hambali, tapi ia bukan mazhab Hambali, iaitu pendapat Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Soal maslahah, doktor, dia bukan maslahah 1 juta tu ya. Masalah ni banyak, masing-masing melihat pada dimensi sudut masing-masing.
Di Malaysia ada 400,000 permohonan anak tak sah taraf. Apabila satu orang dia pergi ke sekolah, anak yang pertama dia bin Abdullah. Tapi dia nak kena tahu dulu fatwa perlih apa dia. Fatwa perlih bukan kata anak zina boleh bin. Fatwa perlih kata anak yang lahir kurang daripada 6 bulan boleh dibinkan kepada suami ibunya, melainkan jika dia menafikan. Maksudnya mak dia tu ada suami, dia menafikan. Itu soal akhlak tu saya kata dalam penukilan. Jadi apabila dia pergi ke sekolah, abang dia nama dia Imran bin Abdullah, pak dia nama Abu Bakar. Lepas pada tu mari adik dia Fatimah binti Abu Bakar. Abang dia tanya, "Abah, pasal apa abang bin lain?" Jadi dia kena abang sebab dulu ni abah dengan mak buat perangai tak elok. Lepas pada tu bila dia nak bagi tahu, abang kenalah buat perangai tak elok. Abah dulu pun perangai tak elok. Bukan saja malu dengan dia, lagi 5 orang adik-adik hak bawah ni tahu. Sampailah masuk sekolah menengah, sampai universiti, balik cuti raya, semua duk ingat pak kita dulu berzina dengan mak kita. Sedangkan agama menyuruh sitar, menutup aib. Jadi apabila kita memecahkan institusi keluarga, kita telah menyebabkan dia itu mungkin, saya bukan nak hujah untuk negeri lain, sisi pandang kami, saya tahu yang negeri lain itu mazhab jumhur, dia akan menyebabkan dia akan rasa aib yang ditanggung. Saya ada dialog dengan ketua wanita-wanita UMNO seluruh Malaysia beberapa tahun yang dulu, dan mereka salah seorang daripada wilayah mencerita pada saya bahawasanya dia kenal satu orang yang telah menukar berulang-ulang sekolah kerana malu anak dia yang pertama bin Abdullah. Kita menutup harapan untuk seseorang menjadi baik. Pak dia pergi 7 kali pergi Mekah pun balik, tu dia pergi Mekah 7 kali, anak sulung tu anak zina. Dan kita melihat banyak lagi. Kaul yang kita pegang bukan kaul yang tidak ada di kalangan ulama. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut kaul itu di dalam Fathul Bari. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutnya di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tak apalah, kita berbeza pandangan, tapi tak ada orang bergaduh. Penyelesaian macam mana, Tuan Syekh, penyelesaian dia, kalau dia kes itu dibicarakan di Perlis, dia biar di Perlis lah. Kalau dibicarakan di Selangor ataupun dibicarakan di wilayah, dia bicara kami, dia ikut hal itu. Kalau pak dia itu tak mau bicara, dia nak ikut mazhab Syafi'i ataupun Hanbali, dia tak mau binkan anak dia itu dengan diri dia, dia boleh tak payah dibinkan. Ini urusan mahkamah. Keputusan hakim memutuskan khilaf. Yang penting ialah apabila kita membakar sentimen di kalangan rakyat. Keluasan ini kita lihat pada 400,000 yang melaporkan kepada pihak pendaftar, yang akan suffer, yang akan diingati dalam sejarah hidup 400 keluarga, 400,000 keluarga, bapak dia penzina. Sedangkan ruang kemaafan dan penutupan agama beri, walaupun kaul ini yang disebut oleh Syekh Mustafa Zarqa, kata di kemungkinan satu kaul itu yang dianggap kuat pada satu zaman menjadi dhaif pada zaman yang lain disebabkan perubahan manusia, keperluan, fasadnya masyarakat. Kaul yang dianggap dhaif pada satu zaman menjadi kaul yang kuat pada zaman yang lain. Akhir, at the end of the day, ini adalah perkara khilaf. Saya belum pernah mendengar satu orang pergi tumbuk satu orang pasal kes ni. Tapi khilaf politik tumbuk orang merah. So kita sebagai orang berilmu, jangan jadikan, don't exaggerate these differences supaya orang menganggap kita dah kalut dah. Dalam dunia Islam, saya sebut, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Syafi'i,
baca bismillah wajib Fatihah, tak baca tidak sah. Guru dia Imam Malik kata baca bismillah bagi Fatihah makruh. Tak pernah orang kata teruklah Syafi'i telah tak sahkan semayang guru dia. Orang tak kata. Itu adalah ijtihad dalam kerangkanya. So kita itu fatwa ni soal kematangan dan kebijaksanaan kita dalam menguruskan perbezaan. Terima kasih. Terima kasih atas respon Ustaz Bersama Datuk. Seterusnya, sekiranya ada satu lagi, sila Yatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa Al-Gombaki ni Zaleha Ar-Raubiyah. Saya nak minta pencerahan dari Datuk Dr. Asri berkenaan dengan penyelidikan yang saya jalankan tentang lafaz talak sekaligus, 3 talak sekaligus. Setahu saya ada arahan amalan yang 3 talak sekaligus dikira 3. Tapi apabila saya pergi ke Perlis, 3 talak sekaligus dianggap 1. Bermakna kalau pasangan itu hendak merujuk dan suami telah melafaz talak 3, dia tak perlu quote-unquote Cina buta lah, tak perlu Cina buta, pergi rujuk terus. Jadi apa yang berlaku, pasangan-pasangan yang telah melafazkan talak di negeri-negeri selain daripada negeri Perlis akan pergi ke Perlis untuk rujuk lah. Sebab dia kira 3 talak sekaligus itu dikira 1. Dikira 1. Jadi apa yang berlaku, pelaksanaan kepada fatwa 3 adalah 1 dan 3 adalah 3 itu akan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas. Jadi saya tanya dengan masa tu Ketua Hakim Syar'i Perlis, macam mana jalan pintas yang boleh dilakukan? Ialah pasangan itu walaupun dia kata ini hanya untuk orang Perlis saja, orang luar daripada Perlis tak boleh menggunakan kemudahan ini. Jadi saya kata, apakah mekanisme yang telah digunakan selama ini ialah orang yang bukan Perlis, yang bukan bermastautin di Perlis akan menukar alamat kad pengenalan supaya alamat tu alamat di Perlis. Jadi tadi ada perbincangan tentang bukan saja memperkasakan fatwa itu, melibatkan fatwa itu sendiri, tapi pelaksanaan fatwa kepada masyarakat. Jadi saya mohon pencerahan supaya saya memahami apa yang sebenarnya yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Sila Bersama. Terima kasih. Banyak soalan dah saya. Alang-alang duduk tang ni kan. Terima kasih kepada Prof. Datuk. Dia begini. Pertama, kembali tadi. Jujur di segi ilmu, jumhur talak 3, jatuh 3. Kaul yang terkenal yang bangkitkan isu ini sehingga dia dipenjarakan ialah Ibn Taimiyah rahimahullah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila menyebut tentang hal ini, dia kata, lihat Ibn Taimiyah, pada zaman dia mengeluarkan fatwa itu dia telah dipenjarakan, tetapi hari ini negara-negara Teluk memakai fatwa Ibn Taimiyah. Sebab apa? Sebab dulu siapa baca dalam karya-karya Melayu, termasuk buku Hamka ayahku, tentang Cina buta. Kerana dia geram, aku talak hang 1000. Jadi jatuh terus. Talak 3 jatuh terus. Dia pergi, dia tidak ada ruang. Itu yang kadang-kadang baru menikah nak pergi buat Cina buta dan seumpamanya. Tak apalah, itu satu sesi. Dan itu juga ada perbincangan masalah tahlil hal itu.
Apa yang Ibn Taymiyah lihat, dia kata kerana at-talaqu marratan. Talak ni dia 2 kali yang diberi peluang kerana nak mengelakkan, kerana orang talak ni kadang-kadang dia tak fikir, terus dia pergi talak sampai 3, akhirnya baru kahwin. Ramai budak-budak muda sekarang dengan panas bara dengan apa? Talak-talak kahwin. Dia pun mari banyak kes ke polis. Saya bagi tahu boleh ke tak? Saya nak cerita ialah kalau dari segi hukum, contoh, satu orang pasangan, saya tak mau sebut negeri lah, saya sebut negeri Datuk Wan lah, duduk tepi saya, kalau nak marah pun dekat. Satu orang di Pulau Pinang, dia kata talak 3 jatuh 1, suami dia kata. Isteri dia kata talak 3 jatuh 3. Pasal isteri dia pun memang tak pada berkenan dah. Jadi satu hari suami dia kata aku talak kau 3 talak. Lepas tu suami dia menyesal. Suami dia kata sebenarnya abang duk baca talak 3 jatuh 1. Dia kata tak, saya pegang mazhab Syafi'i dan jumhur. Talak 3 jatuh 3. Suami dia kata 1, dia kata 3. Dia pergi ke hakim qadi di Pulau Pinang. Keputusan qadi memutuskan hukum talak 3 jatuh 3 di Pulau Pinang. Tapi kalaulah diandaikan isteri dia pun pakai mazhab suami dia dan mereka tak angkat benda ni kepada pemerintah, kepada hakim, dan hal itu diselesaikan antara mereka dengan anggapan talak 1 telah berlaku. Itu juga mungkin. Dalam sejarah Islam, hal itu berlaku. Mahkamah di Baghdad, mahkamah di Khurasan, mahkamah di Madinah. Di atas perbezaan-perbezaan mazhab dan imam telah mengeluarkan perbezaan hukum di dalam sebahagian hal. Di Hatta di Perlis, katakanlah satu orang kata talak isteri dia 3. Suami dia mazhab Syafi'i, isteri dia mazhab Syafi'i, kuat dalam hal ini. Mereka menganggap 3. Mereka boleh bagi tahu hakim, kami dah talak 3. Hanya pemerintah masuk campur atau mahkamah masuk campur apabila ada aduan. Kerana keputusan qadi mengangkat khilaf. Tapi kalau orang pi urusan dia di Selangor, dia tak boleh bawa kes tu pergi ke Perlis. Kalau ada orang pergi tukang alamat, buat kata tipu, sebenarnya kami bukan saja talak, semua benda boleh buat macam tu. Semua benda. Tapi teknikalnya hanya ahli yang bermustatin di negeri itu sahaja memakai hukum itu. Dan kemudian qadi akan tanya di mana kes itu berlaku dan awak balik kepada tempat kes itu berlaku dan pemerintah yang berkuasa padanya. Dan itu dia sebenarnya bukan simply jom kita pergi Perlis, kita tenggak. Dia tidak seperti itulah. Dia ada proses yang hukuman. Terima kasih. Terima kasih Sohibul Samah atas penjelasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampaknya lah, maknanya jika